ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita dihidangkan ya dengan sebahagian daripada suratul Kahfi daripada ayat yang ke-45 tadi ya. Jadi imam kita baca daripada ayat 45 sampai membawa pada ayat 50, 56, 57 ya. 57 insya-Allah ya. Jadi tak tahu nak cerita apa hari ni ya. Boleh je ya. Al-Kahfi ni boleh je sebab ni tidak asing lagi bagi kita. Boleh kita sentuh pagi ini ya, ayat 45. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 Al-Kahf ya, surah 18. Setiap minggu saban Jumaat ya kita membacanya. Mungkin kita kurang meneliti makna ataupun tafsirannya ya, sekadar untuk melihat dan mempelajarinya insya-Allah ya. Hari ini kita cubalah tengok ayat 45 tuan-tuan ya. Quran bercetak muka surat berapa tu? 298 ya. 298 Quran bercetak. Quran kalau tuan-tuan pakai handphone surah 18 ayat yang ke-45. Muka surat 298 sebelah kiri bawah sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gaya bahasa Al-Quran. Wadrib lahum masalan, ini biasa ya. Cuma di sini digambarkan tentang perbandingan kehidupan dunia ni. Jadi Allah buat perbandingan. Allah kata wadrib lahum ya, Allah suruh Nabi supaya buat perumpamaan, perbandingan untuk umat manusia berfikir ya. Wadrib lahum, berilah ataupun buatlah contoh ya, kehidupan dunia ini, al-hayatid dunya, kehidupan dunia, kamain, seperti mana air ya. Jadi Allah suruh kita fikir tuan-tuan, sebab Quran ni memang mengajak manusia untuk berfikir ya. Kerana manusia ini walaupun kita kata latar belakangnya berbeza ya, kita punya bangsa beza, lokasi tempat kita lahir, tempat kita tinggal berbeza, kita punya pekerjaan berbeza ya, latar belakang pendidikan berbeza, tetapi semuanya merujuk kepada Quran sebagai panduan hidup ya. Panduan hidup ambil daripada ayat yang kedua lagi surah Al-Baqarah ya, selepas Alif Lam Mim, zalikal kitab, inilah Alkitab yakni Al-Quran ya, zalikal kitab yang tidak ada keraguan padanya ya, zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa tu semua, jurutera ke, banker ke, tentera ke, polis ke, cikgu ke, pensyarah ke, siapa saja, semua nak jadi orang bertakwa ya. Dan untuk menjadi orang bertakwa, dia mesti menjadikan Quran sebagai panduan. Nak jadikan Quran sebagai panduan, kena baca dengan kefahaman ya. Jadi kita kena teliti, kena tengok, kena respon ya, kena berinteraksi dengan Quran. Sebab tu bila Allah kata buatlah contoh ya, dah tentulah Allah sebut pada Nabi, Nabi sampaikan kepada umat dia, kita lah. Tapi contoh yang mana? Jadi contoh di sini, contoh kehidupan dunia kita ni yang sementara sifatnya ya. Dunia ni temporary tuan-tuan, dia tak lama. Ada orang dapat 60 tahun, 70, 80 ya. Kalau kita tengok para sahabat Nabi lah, walaupun dalam hadis Nabi sebut ya, a'maru ummati ya baina sittin wa sab'in, umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Buktinya Nabi SAW wafat pada usia 63. Nabi Muhammad wafat umur 63 ya. Abu Bakar 63
Ya, Abu Bakar 2 tahun lepas Nabi wafat, Abu Bakar wafat. Umur wafat 63. Mati normal condition lah, ya, normal cost. Kemudian 10 tahun lepas Abu Bakar wafat pula Saidina Umar. Dan Umar kena bunuh. Umar kena bunuh dalam Raudah, ya, di Masjid Nabawi. Ketika nak mengimamkan solat pada pagi Jumaat. Dia telah ditikam, ya, di 3 tempat oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dan meninggal Saidina Umar dalam masjid, ya. Ketika Umar wafat umurnya 63 juga, tuan-tuan. Abu Bakar 63, Umar 63, Saidina Ali dalam perjalanan menuju ke Masjid Kufah, ya, Ali jadi khalifah yang keempat pada masa itu. Kena bunuh Saidina Ali, ya, beberapa hari selepas kita panggil, ya, diserang oleh Abdul Rahman, ya, Ibnu Muljim dan beberapa orang kawan dia. Mati juga, meninggal juga Saidina Ali. Umurnya 63, tuan-tuan. Ya, Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, dan belonggok lagi sahabat Nabi yang wafat umur 63. Imam Al-Bukhari wafat umur 62, masuk 63. Maknanya betul lah, ya. Bila Nabi kata umur umat aku antara 60 hingga 70, betul. Tetapi ada tak sahabat Nabi yang umur lebih pada tu? Ramai. Saidina Osman sebagai tunjuk, ya. Osman khalifah yang ketiga lepas Abu Bakar, lepas Umar. Ya, Saidina Osman pun kena bunuh ketika sedang membaca Al-Quran dalam rumah dia. Ya, ketika pemberontak mengepung rumah Saidina Osman, Osman dibunuh. Ya, marah dikatakan darah Saidina Osman itu terpercik pada suratul Kahfi yang sedang dibaca pagi Jumaat. Ya, jadi tuan-tuan boleh pergi ke satu tempat, Museum Tashkent di Uzbekistan. Ya, ada Quran yang dibaca oleh Osman, masih ada sampai sekarang. Allah jaga, tuan-tuan. Bukan sekadar Allah jaga bacaannya, lafaznya, tetapi Allah jaga teks yang pertama yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Abu Bakar tu apabila berlaku pembunuhan, ya, ramai mereka yang menghafal Quran terbunuh, golongan huffaz. Ya, kalau seorang kita panggil hafiz, kalau ramai huffaz. Jadi mereka terbunuh kebanyakannya dalam peperangan Riddah. Peperangan Riddah ni lawan dengan golongan murtad, golongan murtadin. Ya, murtadin mana orang-orang murtad yang keluar pada agama, antaranya ialah, ya, Musailamah Al-Kazab dengan pengikut-pengikut dia di Yamamah, ya, satu tempat dekat dengan Bahrain sana. Jadi meninggal, ya, mati ramai penghafal Quran, lebih daripada 70 orang. Ya, sebab yang hafal Quran zaman Nabi ni bukan ramai, tuan-tuan. Zaman sahabat lebih sikit, ya. Tapi mereka kebanyakannya terbunuh. Jadi perkara ini diajukan oleh Saidina Umar kepada Abu Bakar, dan kita tahulah pendek cerita, maka ditulislah, ya, mushaf yang pertama pada zaman Saidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar wafat, dipegang oleh Umar. Selepas Umar wafat, dipegang oleh anaknya Hafsah. Selepas daripada Hafsah, ya, diminta, ya, oleh Saidina Osman. Sebab zaman Saidina Osman, Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan tu duduk atas Iran tu, tuan-tuan. Ya, negeri yang kita panggil Caucasus. Jadi salah seorang, ya, daripada sahabat Nabi, Anas bin Malik, beliau telah pergi untuk membuka negara baru Azerbaijan, ya. Orang Parsi Azerbaijan ni, agamanya Islam. Sampai sekarang mereka Muslim, tapi majoriti mereka Syiah. Ya, majoritinya Syiah. Orang Sunni ada tapi tak ramai. Jadi bila Anas bin Malik, ya, tu disebut dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar sebut. Jadi bila Anas bin Malik dia pergi ke sana, dia dengar orang sana baca Quran, pelik bacaan dia. Tak macam Nabi dan para sahabat orang Mekah Madinah baca. Jadi Anas bin Malik, ya, beliau balik ke Madinah, bagi tahu kepada Osman keperluan ataupun, ya, kepentingan untuk menyeragamkan bacaan Quran ni. Jadi Osman kumpulkan, ya, buat satu ad hoc committee, ya, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ya, ni antara sahabat Nabi yang handal lah dalam bacaan Quran ni, ya. Jadi beliau, kemudian ada lagi beberapa orang, ya, yang dianggap sebagai tokoh besar, ya, dalam Al-Quran, tulis Quran tu, ya, tulis balik 6 apa kita panggil 6 mushaf, ya, 6 kopi lah, ya. Asalnya ada satu yang dia tulis pada zaman Abu Bakar tu, ya. Kemudian buat 6 lagi, jadi mana total jadi 7. Maknanya yang Osman punya kekal di Madinah,
Tulis satu lagi untuk Mekah punya. Tulis lagi untuk Mesir, tulis untuk Yaman, tulis untuk Kufah Basrah, tulis untuk Damaskus. 7 tuan-tuan. Ya, ada di Mekah, kemudian di Madinah 2, di Mesir 3, Yaman 4, ya, Damaskus 5, Kufah ya 6, Basrah 7. Ada 7 semua tuan-tuan. Tetapi yang survive, yang masih ada sampai sekarang tinggal 1 saja. Yang mana yang survive tu? Yang dibaca oleh Osman, maknanya ya yang asal. Sebab itu bila ditulis balik, diseragamkan ya tulisan Al-Quran tu, maka oleh kerana dibuat pada zaman Sayyidina Osman, maka dipanggil Resam Osmani. Resam Osmani itulah ceritanya ya. Kalaulah dihimpun dibuat zaman Sayyidina Ali, sudah tentu dipanggil Resam Alawi. Tapi tak ya, dibuat pada zaman Osman, Resam Osmani. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi Anas bin Malik ya, beliau juga salah seorang sahabat Nabi yang panjang usia. Sayyidina Osman tadi 81 tahun ketika meninggal dunia. Ya, darah itu ya terpercik ke halaman Quran yang dibaca dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau tuan-tuan ingat dulu ada Quran Majid, Quran lama dulu. Ya, kalau tuan-tuan tengok ada satu perkataan dalam surah Al-Kahfi yang dimerahkan. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu punya, ya, pada perkataan apa Ustaz? Wal yatalattaf, ya, dan hendaklah kamu berlaku lembut. Ya, itu cerita 7 pemuda yang ditidurkan dalam gua, surah Al-Kahfi, surah yang kita baca ni, ya. Kemudian apabila mereka bangun daripada tidur, lapar. Jadi mereka pun minta salah seorang ya daripada 7 tu, seorang pergi ke bandar cari makanan yang halal. Ya, untuk bawa balik mereka nak makan. Tapi mereka bagi nasihat, sebab kita pergi bandar ni, tahulah orang bandar ni masih beriman dengan agama dulu. Mereka tak tahu mereka sudah tidur selama 309 tahun. Ya, jadi hendaklah waliyatalattaf, ya, hendaklah apa kita panggil berhati-hati. Ya, jangan menonjol sangat sehingga orang dapat tahu kita ni siapa. Ya, jadi tak tahulah ya apa sebab waliyatalattaf tu ya. Tapi maknanya kemungkinan mereka menganggap bahawasanya ketika darah tu terpercik, darah Sayyidina Osman, dia jatuh pada perkataan waliyatalattaf. Wallahu alam, tak tahu. Tapi darah tu memang masih ada pada mushaf Al-Quran yang survive sejak zaman Sayyidina Osman, masih ada di Tashkent, ya, pusat Islam Tashkent, Tashkent Islamic Center di Uzbekistan. Tuan-tuan, sampai sekarang masih ada. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Uzbekistan, tuan-tuan ziarahlah. Ya, apa ni, pusat Islam Tashkent, ada Quran yang paling lama survive sampai sekarang. Dibuat kajian oleh beberapa universiti di Amerika tuan-tuan. Ya, University of Columbia di New York, ya, datang buat kajian nak tengok betul ke Quran tu. Ya, dia buat carbon test. Ya, dia tengok balik apa ni, apa kita panggil kulit kijang ataupun kulit rusa yang digunakan untuk menulis Quran. Dan mereka tidak dapat menafikan bahawasanya memang ya dated back ke zaman Sayyidina Osman. Itu clear tuan-tuan. Itu sudah dibuat kajian. Ya, tuan-tuan boleh cari bahan kajian ini di internet, ada je perbincangan mengenai dia. Okey ya. Jadi antara sahabat yang umur lebih pada 70 ramai. Osman 81 wafat. Ya. Anas bin Malik yang kita sebut tadi meninggal pada tahun 93 Hijrah pada usia 103 tahun. Panjang usia tuan-tuan. Ya, jadi ada juga yang umur panjang ramai. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Antaranya orang perempuan Asma binti Abu Bakar. Asma ya ketika meninggal usianya 100 tahun. 100 tahun. Dan masa dia meninggal buta tuan-tuan. Sahabat Nabi yang buta ramai tuan-tuan ya. Sahabat Nabi yang buta bukan saja Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah ibnu Umar buta tuan-tuan. Abdullah ibnu Umar buta juga. Asma ya binti Abu Bakar pun buta, dan beberapa orang sahabat lain lagi. Ya, yang mereka ni Allah uji dengan hilangnya penglihatan pada usia lanjut. Ya, mana usia 70, 75 ke atas tu dah tak ada penglihatan dah, tak dapat tengok dah. Ya, tapi mereka menjadi penasihatlah kepada Khulafa Rasyidin ya, kepada para sahabat yang lain. Okey ya, itu cerita tentang perbandingan hidup dunia. Kita tengok balik ayat 45. Jadi bila Allah suruh kita buat perbandingan kehidupan dunia ini, kamain seperti mana air, ya, anzalnahu minas sama, seperti air yang kami kata Allah turunkan minas sama. As-sama duduk di atas, daripada perkataan as-sumu. Sumu mana benda yang di atas, yang apa? Yang daripada atas turun bawah. Ya, memanglah ya, sebab air itu kita tengok di bawah.
di tasik, di laut, di sungai, ya, tapi diserap naik ke atas. Kemudian bila awan itu berat, ya, awan kita panggil, ya, awan hitam turun sebagai hujan balik. Ya, cuba tuan-tuan bayang, ya. Air dalam dunia yang paling banyak air laut. Kita ada 7 lautan, tuan-tuan. Laut tak payah tanyalah, lautan pun dah banyak dah. Ya, ada Pasifik, ada Atlantik, ya, ada lautan Hindi, ada apa lagi kita kata, ya, laut Mediterranean, ada laut Arktik, Antartik, ya, Antartik di bawah, Arktik ke atas, ya, ada berapa banyak. Tempat kita ni pun Selat Melaka air laut, laut Cina Selatan, ya, laut Sunda, laut apa lagi tuan-tuan, macam-macam laut ada. Nak bagi tahu air laut paling banyak, ya, diserap naik ke atas oleh awan, ya, kita kata bila turun, ya, yang masin tadi jadi tawar. Siapa punya kerja, tuan-tuan? Mesin apa yang Allah buat? Itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maha bijaksananya Allah menukar air laut yang masin menjadi air tawar. Boleh kita minum. Ya, boleh kita gunakan untuk kehidupan seharian. Jadi apabila Allah turunkan air itu daripada langit, fakhtalata bihi nabatul ard. Ya, maka bercampur dia sebab turun, ya, turun air tadi membasahi bumi. Ya, orang letak anak benih, ya, tanam anak benih, maka tumbuhlah nabatul ard, tumbuhlah tanam-tanaman atas muka bumi ni. Fa asbaha hashiman. Kemudian tanam-tanaman tu bila sampai waktu kering dia, kemarau sebagainya, jadi hashiman. Hashim, ya. Jadi kalau tuan-tuan yang nama itu Haji Hashim, Ustaz Hashim. Hashim. Kalau Hashim mana orang yang memecah-mecahkan. Ya, ambil daripada nama moyang Nabi Hashim. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bapa Nabi, datuk Nabi Abdul Muttalib, moyang Nabi Hashim. Ya, Hashim tu bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya Amru, tapi orang panggil dia Hashim kerana dia pada musim haji sebagai contoh, ataupun pada waktu-waktu orang datang tawaf, kerjanya memecah-mecahkan roti kering Arab tu, dibahagi-bahagikan kepada jamaah. Sebab tu dia walaupun namanya Amru, ya, kata Syekh Mubarak Furi dalam Ar-Rahiqul Maktum, tetapi dia lebih dikenal sebagai Hashim. Hashim maknanya orang yang suka memecah-mecahkan. Ya, jadi kalau tuan-tuan nama Hashim, tanya baliklah, pecahkan apa benda, ya. Ya, jadi masa kecil mungkin suka pecahkan cawan ke apa ke. Jadi mak atau namakan Hashim. Jadi Hashim ni gelaran, tuan-tuan, ya. Melawak sikit pagi ni. Jadi nama sebenarnya Amru, tapi terkenal lah Bani Hashim, terkenal. Bila disebut Bani Hashim terkenal. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, Allah pilih daripada Quraisy, ya, daripada keturunan Nabi Ismail, daripada Adnan, daripada Quraisy atau Fihir, daripada Bani Hashim, paling mulia, tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni, tuan-tuan, dari segi keturunan tak ada isu. Ya, Nabi tak ada isu sebab orang tak boleh lawan. Bani Hashim ni paling hebat. Ya, kalaulah Nabi Muhammad tu datang daripada Quraisy Bani lain, orang akan bertikai. Abu Bakar contoh, Bani Taim, dia Quraisy Bani Taim. Bani Taim ni biasa-biasa je, tuan-tuan. Sayyidina Umar Bani Adi biasa-biasa. Ya, tapi kalau Bani Hashim paling tinggi. Ya, Khalid bin Al-Walid, Abu Jahal, ya, Bani Makhzum boleh tahan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan sendiri, itu daripada Bani Umayyah boleh tahan. Kalau Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Hashim, tu hebat. Tapi kalau yang lain-lain tu biasa-biasa, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah, ya, Nabi kahwin dengan anak Abu Bakar, ya, Sayyidatina Aisyah. Kerana apa, tuan-tuan? Supaya Abu Bakar dan Aisyah daripada Bani Taim itu upgraded, diangkat kedudukannya menjadi lebih hebat kerana bersemenda ataupun berkahwin dengan Nabi Bani Hashim. Hebatlah. Khadijah orang kaya, paling kaya, tuan-tuan. Kajian dibuat oleh beberapa ulama sirah daripada Eropah, tuan-tuan, daripada Bosnia. Ada seorang, ya, tokoh ulama Bosnia, dia tulis kitab sirah daripada perspektif orang Eropah. Ya, kita biasa baca kitab sirah orang Arab tulis. Ya, orang India tulis, orang Asia Tenggara tulis. Tapi cuba tuan-tuan baca kitab sirah yang orang putih tulis. Daripada perspektif orang putih, lain, tuan-tuan. Bendanya sama, kontennya sama, tapi ulasan dia, cara dia melihat, ya, cara dia memandang ada perbezaan. Ya, sebab orang barat biasanya dia melihat dari segi material antaranya. Dia kata kajian yang dibuat
banding semua harta orang Mekah ni, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu yang lain tuan-tuan, banding dengan harta Khadijah, tak boleh lawan. Khadijah paling kaya. Ya, Khadijah bukan kaya, Khadijah paling kaya. Kalau bandingkan, kumpulkan harta Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Abu apa lagi tuan-tuan, letaklah dalam tu, tak boleh lawan. Kaya sungguh Khadijah ni. Ya, dia memang tycoon lah tuan-tuan. Kita kata, siapa-siapa nak buat bisnes ni semua kena jumpa dia dulu. Memang kena jumpa dia. Maknanya kalau nak bisnes pun kita jadi subkontraktor. Kontraktor besar, main kontraktor. Siapa tuan-tuan? Khadijah. Ya. Sebab itu bila Nabi bawa dakwah, orang tak berani kacau Nabi. Pasal isteri Nabi itu bos besar tuan-tuan. Ya, maknanya syarikat-syarikat besar yang tersenarai di papan utama bursa saham Mekah tu tuan-tuan, kebanyakannya Khadijah punya. Nabi bawa dakwah, siapa berani lawan? Ya, Nabi tu untouchable. Pasal apa untouchable? Orang tak boleh lawan. Kan lawan Nabi pula tuan-tuan, kontrak dibatalkan, terminated. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, orang Eropah dia tulis lain. Sebab tu bila kita baca, kita kata, ish, lain macam orang Eropah ni tulis. Ya, bila kita baca, Ustaz kata, ya, siapa dulu aku tak baca buku ni, tak tahu tuan-tuan. Ya, Ustaz pun secara peribadi bila pergi Bosnia, bawa jamaah pergi Bosnia, dia pergi kedai buku dia, masuk tengok, kita tahu, uish, banyak juga penulisan. Tafsir pun ada orang Eropah buat. Ya, kita ingat balik zaman-zaman dulu, zaman Imam Al-Qurtubi, ya, oh memang Eropah ni memang hebat lah. Dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Kita pun kalah tuan-tuan. Jadi bila kita tengok, ya, tulisan yang dibuat oleh orang barat ni, dia tengok daripada material pula. Oh, kita kata patutlah hebat Khadijah ni. Patutlah Nabi ni Allah buat kahwin dengan Khadijah. Pasal dia memang main kontraktor tuan-tuan. Projek-projek besar ni tak kira lah. Projek apa pun tuan-tuan, semua kena lalu Khadijah. Ya, sebab itu Nabi punya dakwah sejak Nabi kahwin dengan Khadijah, ya, selepas jadi Nabi sampailah Khadijah meninggal, orang tak berani kacau Nabi. Nak cubit Nabi pun tak berani tuan-tuan. Ya, setakat sini-sini mengata-ngata dia lah. Lebih daripada tu tak berani. Ya, tu kelebihan dia. Maknanya peranan perempuan di dalam dakwah. Jadi balik pada cerita tadi Bani Hashim, sana dia suka memecah-mecahkan. Ya, jadi kalau tuan-tuan dapat kontrak runtuhkan bangunan, bina bangunan baru, atau boleh panggil Hashim tuan-tuan. Boleh, ya, sebab meruntuhkan bangunan, bina bangunan baru, ya. Tapi kalau Hashim tu maknanya rumput-rumput, pokok-pokok yang telah kering, ya, tadruhur riyah, yang diterbangkan oleh angin. Tu dipanggil Hashim tuan-tuan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kana ni past tense tuan-tuan, ya, kana ni fi'lun madin dalam bahasa Arab. Tetapi kana ni bila dia kenakan dengan sifat Allah, maka dia bermakna taukid tuan-tuan. Maknanya benar-benar Allah ni, ya, maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu tuan-tuan. Ya, tu ringkasan pada ayat yang ke-45. Nak baca semua ayat yang Imam Muiz baca tak sempat tuan-tuan, ya. Kita pilih-pilih saja. Okey tuan-tuan, ya, ayat yang ke-46. Ini sangat relevan dengan kita. Seperti mana orang Bosnia tadi tulis. Ya, cerita tentang material. Apa tuan-tuan? Al-malu wal banun, ya. Yang pertama adalah harta. Yang kedua banun. Banun ni anak-anak. Ya. Jadi Allah bagi tahu kita harta ni tuan-tuan, ya. Kemudian anak-anak, ya. Semua ini tak ada masalah, ya. Nak ramai anak silakan. Nak banyak harta ambillah. Saya secara halal lah. Semua ini kata Allah adalah zinatul hayatid dunia. Dia zina. Ya. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau kita panjangkan lain makna, kalau kita pendekkan lain. Kalau zai alif nun tak marbutah zinatun dengan makna perhiasan. Tapi kalau buang ya zinatun, dia jadi berat pula. Ya, sebab tu kita biasa baca tasbih kan, tasbih pagi. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, Ustaz pernah sebut tentang tasbih ataupun zikir Juwairiyah. Ya, yang kita baca biasa baca pagi kan, antara lepas subuh sampailah menjelang duha. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi kan, wa ridha nafsihi, nombor 3. Wa zinata arsyihi. Bukan wa zinata, dak. Wa zinata. Ya, zinah makna apa? Berat, ya. Wa zinata arsyi, aku zikir, aku puji Allah Subhanahu wa taala seberat arasy Allah. Oh, hebatlah tuan-tuan. Sebanyak makhluk Allah yang berada di alam ini, ya, sebesar redha Allah,
seberat arasy Allah, dan sebanyak perkataan-perkataan kalimah-kalimah Allah yang maha suci, tuan-tuan. Ada perkataan zina. Tapi di sini zinah maknanya perhiasan. Jadi harta dan anak-anak ni, lelaki atau perempuan, adalah perhiasan dunia, tuan-tuan. Bila dia jadi perhiasan dunia, dia ada dua kemungkinan. Kalau kita pandai manage harta kita, anak kita, maka dia boleh bawa kita ke syurga. Yu'addi ilal jannah, tuan-tuan. Tetapi kalau kita gagal mengurus harta dan anak kita dengan baik, kita mismanage harta kita, maka apa jadi, tuan-tuan? Ya, yu'addi ilan nar wal iyazubillah. Dia akan bawa kita kepada neraka. Anak ni, tuan-tuan. Sebab tu anak, ya, dia adalah fitnah. Anak ni adalah zinatul hayati dunia. Manusia ni, cuba kita tengok, tuan-tuan. Ya, ada orang, ya, kita kata Allah uji, ya, kahwin lama tak dapat anak. Quran contoh banyak, tuan-tuan. Antaranya Nabi Allah Zakaria. Kita baca dalam suratul Maryam, surah 19. Ya, Zakaria ni, tuan-tuan, sampai putih habis kepala, tuan-tuan. Dia kata, lemah aku ya Allah, tulang aku dah lemah. Ya, dalam tafsir disebut umur sampai 92 tahun. Tak dapat anak lagi, tuan-tuan. Dia mikir macam mana kalau aku wafat, aku meninggal, siapa nak buat dakwah pada Bani Israel ni? Dia mikir dakwah. Ya, umur 92, tuan-tuan. Ya. Isterinya Aliasabes. Aliasabes itu isteri, ya, kepada Nabi Zakaria. Dalam Bible English kita panggil Elizabeth. Elizabeth tu isteri Nabi Zakaria. Beliau adalah kakak kepada Hannah. Hannah tu mak pada Maryam. Ya. Jadi menunggulah bila nak dapat anak. Ya, Allah tak bagi lagi, tuan-tuan. Kerana dia ada tanggungjawab untuk menjaga Maryam. Besarkan Maryam. Lepas Maryam independen, dah boleh berdikari, baru Allah buat Aliasabeh tu mengandung. Dapat anak nama Yahya. Ya. Sebab itu apabila Nabi Allah Zakaria tengok Maryam, ya, dia tengok Maryam dengan pandangan yang rupa-rupanya manusia hebat ni bukan lelaki saja. Sebab sebelum tu dia minta anak lelaki. Sebab anak lelaki yang boleh jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi setelah dia membesarkan Maryam, dia melihat Maryam ni hebat, Maryam ni. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Musim sejuk, tuan-tuan. Musim sejuk ni winter. Bulan 12, bulan 1, ya, bulan 2, ya, masih lagi winter. Bila Nabi Zakaria pergi ke Masjid Aqsa, ya, pergi ke mihrab keluarga mereka, tempat ibadah keluarga Imran. Keluarga Imran tu, Imran, isterinya Hannah, Maryam, ya, termasuklah keluarga Nabi Zakaria, ni semua keluarga Imran. Disebut Ali Imran, ya, dalam Al-Quran surah yang ketiga. Jadi bila dia datang tengok Maryam, tuan-tuan, dia nak ambil sebab Maryam dihantar waktu pagi beribadah di Masjid Aqsa, petang menjelang maghrib bawa balik. Perempuan tak tidur masjid, lelaki tidur masjid, tuan-tuan. Ya, tu Maryam. Jadi bila dia datang, setiap kali dia datang dia tengok ada buah-buahan. Kita dah pernah, ya, tafsirkan ayat ni. Kita dah pernah tadabbur ayat ni. Ya, dia terkejut tanya Maryam daripada mana datang. Ya, daripada mana? Min aina laki haza, ni buah-buah dia datang daripada mana? Ya. Jadi dia ingatkan ada Maryam ni ada buat hubungan sulit dengan lelaki mana ke? Ya, orang tu datang, ya, ada, kita kata apa, kita panggil ada orang datang buat delivery ke apa ke, tak tahu. Sebab tempat tu tempat yang eksklusif untuk keluarga Ali Imran. Daripada mana datang? Siapa yang mengantar? Ya, bila dia kata ini semua daripada Allah, ya, dan Allah bagi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka, masa tu baru Nabi Zakaria tahu bahawasanya manusia yang baik, yang hebat ni bukan lelaki saja, perempuan pun ada. Maka Nabi Zakaria telah mengubah doa, tuan-tuan. Dia tu ubah doa dah. Ya, doa dia apa? Ya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Mula-mula dia minta waladan solehan, anak soleh, anak lelaki soleh. Tetapi kemudian doanya sudah ada anjakan paradigma, tuan-tuan. Apa doa dia? Ya, Rabbi habli, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan kepada aku, miladungka, dari sisimu wahai Allah. Ayat 36 surah Ali Imran. Ya, zuriyatan thayyibah, zuriat. Dia tak minta anak lelaki dah. Dia minta zuriat je, sebab zuriat ni boleh lelaki boleh perempuan. Walaupun Quran sebut banun, ya, al-banun, tapi bukan makna anak lelaki saja. Kadang kita tak ada anak lelaki, anak perempuan saja, tak ada masalah, tuan-tuan. Dia termasuk. Ya, sebab bila disebut lelaki masuk perempuan. Ya, bila sebut lelaki memang, ya, dia masuk juga, ya, perempuan. Maknanya bila sebut orang lelaki beriman masuk perempuan juga. Kalau sebut perempuan saja, itu memang masuk perempuan. Dan mereka ni semua adalah zinatul hayati dunia, perhiasan. Maknanya kalau kita pandai handle, pandai urus anak-anak kita, tuan-tuan, itu semua adalah saham kita ke syurga, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan biasa dengar kan kisah seorang lelaki datang jumpa Nabi.
Ya Rasulullah, dia kata, ya, anak aku ni 3 orang, ya, meninggal tuan-tuan. Cerita anak dia meninggal, ya, anak dia meninggal, ya. Kemudian sedih dia, ya, Nabi suruh dia bersabar. Nabi kata, seseorang yang ada 3 anak perempuan, ya, dia didik anak perempuan tu dengan baik, dia besarkan dengan baik, dididik, disekolahkan, ya, dididik, ditarbiah dengan baik. Ni anak-anak ni lah nanti insya-Allah mudah-mudahan membantu dia untuk melorongkan, ya, lorong dia ke syurga tuan-tuan. Gembira dia tuan-tuan, memang gembira. Ya, tapi macam tadilah, ya, bila kita kehilangan anak yang kita sayang memang sedih. Tak ada siapa orang tak sedih tuan-tuan. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya dia punya peluang untuk ke syurga tu hanya disebabkan antaranya, tapi bukanlah tak sembahyang, tak zakat, tak, bukan. Mana semua tu buat. Tapi kematian anak tu dia bersabar, dengan kesabaran dia Allah lorongkan jalan dia ke syurga. Ya. Jadi bila cerita tu dapat kepada sahabat-sahabat lain, datang pula sahabat lain datang. Ya, cerita, pendek cerita, dia kata, kalau aku ada 2 anak macam mana ya Rasulullah? Ya, aku tak ada 3 anak perempuan sebab Nabi sebut 3. Ya, dia kata aku ada 2 je. 2 pun boleh. Ya, ada yang datang kata aku ada seorang je anak perempuan. Macam mana ya Rasulullah? Seorang pun boleh. Maknanya tuan-tuan tak ada beza. Ya, dia bukan berapa ramai anak, tetapi sejauh mana kita handle, kita urus, ya, kita manage anak kita dengan baik, sekolahkan dia, ajarkan agama. Nak jadi profesional bidang apa pun jadilah tuan-tuan, tak ada masalah. Nak jadi chartered accountant pun boleh, nak jadi professional engineer boleh, nak jadi profesor universiti boleh, jadi apalah, asalkan benda tu patuh syarak, sudahlah. Ya, jangan buat benda-benda tak elok, sudah. Ya. Jadi dia jadi zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Tetapi tuan-tuan, walaupun anak kita, harta kita semua ni, ya, boleh bawa kita ke syurga, tetapi Allah sebut apa? Wal baqiyatus solihat. Amal-amal soleh juga yang berbaki tuan-tuan. Amal soleh kita. Maknanya kita tak boleh harap orang. Ya, tuan-tuan, ya, macam kita selalu kan, bila kita besarkan anak, ya, kita mandikan anak masa anak tu kecil, mandikan dia, kita kata, abang, kakak, abang kena pergi sekolah. Ya, abang kena belajar pandai-pandai. Ya, belajar betul-betul, dengar cakap cikgu. Ya, baca buku, buat ulang kaji. Ya, supaya kakak atau abang berjaya dalam peperiksaan. Bila kakak dengan abang berjaya dalam peperiksaan, nanti boleh masuk sekolah asrama, boarding school, boleh masuk college, boleh pergi universiti, boleh dapat JPA punya, apa kita panggil, ya, scholarship, boleh dapat Khazanah Holding punya scholarship Petronas, TMB sebagainya. Boleh sambung belajar, pergi UK, pergi US, bangga mak bapak. Kita cakap anak kita. Ya. Kemudian nanti bila balik dapat kerja bagus, ya, boleh tolong mama dengan papa, ya. Salah tuan-tuan, tak boleh. Ya. Seolah-olah kita besarkan anak kita, kita nak mengharap sesuatu pada dia. Jangan tuan-tuan. Ya. Kita besarkan anak kita, kita sekolahkan dia, ya, kita sponsor dia belajar, kita biayai dia, itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ya. Kita harap mudah-mudahan dia jadi anak soleh, anak solehah. Sudahlah tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tak mengharap pada dia. Ya, kita masih mengharap pada apa yang kita usahakan. Maknanya, ya, bila kita di hari tua nanti, pencen kita lah, KWSP kita lah tuan-tuan, investment kita lah tuan-tuan. Yang anak tu kalau dia bantu, alhamdulillah. Kalau dia tak bantu pun tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sebab kita hanya jalankan tanggungjawab. Seperti mana kita dengan mak ayah kita dulu, sama tuan-tuan. Ya, sebab tu Umar kata, kita kena didik anak kita ikut zaman, sesuai dengan zaman. Ya, Umar kata apa tuan-tuan? Ya, Umar kata, alimu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Ya, alimu auladakum. Ya, kata Umar pada sahabat-sahabat dia. Ya, pada rakyat dia. Alimu auladakum, ajarlah, didiklah anak-anak kamu. Li zamanin, untuk menghadapi satu zaman ghairi zamanikum, yang bukan zaman kamu. Memang beza tuan-tuan. Ya, zaman kita dulu memang zaman kita ni, ya, zaman-zaman dulu, zaman ustaz pun masuk tuan-tuan. Kita boleh jadi macam ni pasal apa tuan-tuan? Ya. Orang sekarang pakai psikologi. Dulu tak ada psikologi tuan-tuan. Bukan subjek tu tak ada, ya, tapi tak makan psikologi. Kita ni semua apa tuan-tuan? Semua rotan logi tuan-tuan. Rotan logi, penampar logi tuan-tuan. Ya, kalau tak dengan penampar, tak dengan apa kita panggil, ya, rotan dan sebagainya, mungkin kita tak jadi macam kita sekarang. Tapi zaman sekarang nak buat macam tu pada anak, dia tak sesuai dah tuan-tuan. Tak sesuai, ya, kerana zaman. Omar kata macam tu. Zaman dulu lain. Zaman dulu cabaran, mana cabaran tuan-tuan? TV. Jangan kata saluran TV, TV pun tak ada tuan-tuan. Lepas tu adalah TV hitam putih. Apa ni, apa kita panggil, ya,
Saluran 1, saluran 2 ada. Ya, datang pula TV3. TV3 tu pun tuan-tuan dulu Allahu Akbar, rasa macam syurga dah tuan-tuan. TV3 zaman tu tuan-tuan. Sekarang ni jangan kata 3 tuan-tuan, beratus. Kartun je tak tahu berapa, ya. Channel bola aja tuan-tuan berapa banyak. Ya. Kalau lah zaman sekarang dengan bola apa ni La Liga, ya, dengan Bundesliga, dengan semua liga lah tuan-tuan. Ya, sampai tak ada liga lah habis semua kita kata, ya. Kalau dengan keadaan macam tu, dengan Netflix, dengan HBO, dengan semua tu tuan-tuan, tuan-tuan boleh datang masjid sembahyang berjamaah, boleh dengar kuliah, hebat dah tuan-tuan. Sebab tarikan kita terhadap dunia ni terlalu hebat. Ya, sebab dunia ni tuan-tuan memang betul al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Ya, cabaran dia sangat hebat. Kalau kita dalam keadaan hebat tu tuan-tuan, kita masih boleh lagi jadi orang muslim mukmin yang beriman. Oi, Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan manusia ni. Ya. Sebab tu malaikat pun tak mampu macam kita tuan-tuan. Sebab malaikat tak ada nafsu. Ya, kita dengan nafsu tapi kita boleh handle, kita boleh manage kita punya nafsu tu, keinginan kita tuan-tuan. Mana hebat tuan-tuan. Duduk di tengah-tengah masyarakat, ya, yang hanyut tetapi kita masih lagi boleh berpegang dengan agama, hebat tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang, hantar anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri belajar overseas, pergi kat US, pergi kat UK tuan-tuan. Kalau US lagi lah, ya, sebab negara besar. Ya, besar tuan-tuan, 49 state ada. Ya, campur dengan Puerto Rico jadi 50 tuan-tuan. Maknanya banyak tu. Kadang-kadang satu universiti tuan-tuan, ya, ada Melayu 2 orang je tuan-tuan. 2 orang Melayu nak sembahyang Jumaat macam mana tu? Ya, mikir. Kalau ada Arab, India, Pakistan boleh tahan, tak ada orang tuan-tuan. Kalau tak pakai mazhab Hanafi, ya, 4 tahun belajar US, 4 tahun tak sembahyang Jumaat tuan-tuan. Sebab tu cuba tuan-tuan masuk website, ya, apa ni, Mufti Melaka ke, Mufti Selangor, Mufti Perak, Mufti apa, cuba tengok. Antara soalan yang ditanya ialah, apa ni, Tuan Mufti, kami belajar di satu negeri, ada 2 orang je Muslim, 2 orang je Melayu. Ya, macam mana? Nak cari makanan halal pun bayar. Tapi kami belajar di sini, macam mana? Nak duduk sini ke minta tukar universiti? Kalau boleh duduk, duduklah tuan-tuan. Ya, sembahyang Jumaat macam mana? Sembahyang Jumaat bergilir lah. Ya, minggu ni si A jadi khatib, minggu depan si B pula khatib. 2 orang je tuan-tuan. Ya, sembahyang Jumaat berdua. Pakai mazhab Hanafi lah. Terpaksa taklid pada mazhab Hanafi, ya, yang kata 2 orang sembahyang Jumaat pun sah. Kalau nak pakai Syafi'i tunggu 40 orang, nak import dari mana tuan-tuan? Tak ada orang. Tak ada orang tuan-tuan. Maknanya itu cabaran. Tetapi boleh puasa Ramadan lagi, boleh sembahyang duha 4 rakaat, ya, boleh isyarak, boleh itu, boleh ni. Oi, hebat lah tuan-tuan. Maknanya hebat tu. Duduk di tengah-tengah manusia yang lalai, ya, yang sibuk dengan arus dunia tetapi masih lagi boleh jadi orang baik. Bukan senang tuan-tuan. Ya, especially orang perempuan. Lelaki ni tak nampak sangat. Ya, orang perempuan, ya, sebab bila dia pakai tudung, ya, ditutup aurat, orang lain dah pandang semacam dah. Kita boleh beza, ya, tetapi macam tadi orang lelaki tak nampak sebab dia pakai kemeja, ya, mungkin dia pakai biasa, pakai selai, pakai apa, orang tak nampak sangat dia ni geng masjid ke tak. Tapi kalau orang perempuan kita boleh tengok pakaian dia pun, kita dah tahu dah, pakai jubah, ya, pakai tudung labuh, kita tengok lain, ya. Kita dah boleh agak ni mesti geng-geng dakwah, ni mesti geng masjid, geng surau. Ya, cabaran lagi hebat orang perempuan tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu kalau banding dengan anak, banding dengan harta yang kita ada tuan-tuan, yang kekal, yang wal baqiyat, ya, yang pahalanya kekal, yang boleh kita transfer, yang transferable ke akhirat besok, ya, apalah tuan-tuan, ialah amal-amal soleh as-solihat. Yang Allah kata khairun inda rabbika, yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, ya, di sisi Tuhanmu, sawaban, dari segi pahala, wa khairun amalah, dan lebih baik, ya, menjadi kita punya harapan. Harapan kita tuan-tuan kalau ada amal soleh, mudah-mudahan amal soleh itulah yang bantu kita nanti tuan-tuan. Ya, jadi semua ini dihimpunkan dalam ayat yang ke apa ni, 46 tuan-tuan. Ya, harta boleh, tak ada masalah. Ya, apa ni, anak-anak silakan. Tetapi, ya, tetap amal soleh kita tuan-tuan. Amal soleh yang kita buat, kita kena bergantung kepada amal soleh kita sendiri. Ya, amal yang kita buat tuan-tuan dengan izin Allah pastinya. Ya, yang diredai itu pasti tuan-tuan. Kita terus ayat yang ke-40, 47. Wa yauma nusayyirul jibal. Ya, ingatlah pada hari di mana nusayyirul jibal, kami gerakkan jibal, bukit-bukit.
Ya, bukit-bukit ni hari kiamat ni, gambaran kiamat tuan-tuan. Ya, jadi gambaran kiamat besok, bukit-bukit yang besar-besar ni tuan-tuan, gunung-gunung, gunung Everest, ya, gunung apa Kilimanjaro, ya, gunung apa ni? Ya, kalau kat Malaysia gunung Kinabalu, gunung Tahan, gunung semua habis gunung ni semua tuan-tuan. Ya, gunung-gunung yang besar-besar ni nusayyirul, kami gerakkan dia, ya. Tak duduk di tempat dia dah tuan-tuan. Cuba tu kita bayang, ya. Dunia ni sudah banyak berlaku gempa bumi. Yang pertama kerana kita sudah mengubah ekosistem alam. Ya, cuba tuan-tuan bayang, ya. Selangor kita ni tuan-tuan banyak hujan tuan-tuan. Ya, tapi pasal apa? Laporan yang kita terima tuan-tuan, ya. Air hujan tak masuk dalam water catchment area tuan-tuan. Ya, dibuat kolam takungan air, tetapi hujan turun, hujan banyak. Ya, tapi dia tak masuk dalam tu. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin kerana kita sudah mengubah ekosistem. Tempat yang patutnya ada bukit sudah ditarah. Tempat yang ada hutan belantara sudah ditebang, sudah ditanam dengan tanaman-tanaman komersial sebagai contoh. Ya, semua itu memang akan mengubah tuan-tuan, ya. Walaupun kita bukan daripada Jabatan Meteorologi dan Alam Sekitar, tapi secara umum kita dah boleh faham benda ni. Bila kita ubah, bila kita interfere tuan-tuan dengan ekosistem alam, memang macam itulah, ya. Itu yang air walaupun turun tapi tak cukup tuan-tuan. Kerana apa? Tak masuk dalam tempat takungan. Turunlah air banyak mana pun, ya. Kerana kita sudah mengubah ekosistem alam, maka Allah dah bagi peringatan. Ya, itu yang manusia buat. Kalau Allah buat, lagi berantakan tuan-tuan, ya. Lagi hebat, ya. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, ya. Kita tengok dulu nampak bukit kat sini, dulu ada bukit, sekarang tak ada bukit, pergi mana? Ya, kita nampak tempat tu kosong dah tuan-tuan. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka, yakni manusia. Falam nughadiru minhum ahada, tak ada seorang pun yang kami akan tinggalkan. Sejak zaman Nabi Adam, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, semua tuan-tuan, sampailah kepada Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, semua manusia, ya, daripada mula sampai habis alam ni, semua dikumpulkan. Falam nughadiru minhum ahada, tak ada seorang pun kami akan tinggalkan, semua akan dibawa tuan-tuan. Ya, yang takutnya apa tuan-tuan? Yang takutnya ialah apabila manusia dihadapkan kepada Tuhannya tuan-tuan. Yang ini kita takut, ya. Sebab kita takut amal kita tak cukup. Wa uridu ala rabbika saffa, manusia akan dimasukkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersoh, maknanya ikut grup kita tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan dibangkitkan di akhirat besok, di mahsyar, diikut grup kita masih di dunia. Ya, sebab itu kita sebut apa? Manusia ni tuan-tuan, almar'u ma'a man ahabba, dalam hadis yang sahih Nabi sebut. Seseorang individu itu nanti bila dibangkitkan di akhirat, dia dibangkitkan bersama dengan orang yang dia selalu bersama. Kita di dunia ni geng mana tuan-tuan? Kalau kita geng kompang, memang geng kompang lah tuan-tuan. Kalau kita geng karaoke, karaoke lah. Tapi kalau kita geng tadarus, geng tadarus. Geng mengaji, geng mengaji. Ya, maknanya nak tuan-tuan, dia bergantung grup mana kita. Walaupun grup kita tu tak ada membership tuan-tuan, tapi itulah kawan kita. Kita ke sana kemari dengan geng itulah, mudah-mudahan tuan-tuan. Ya, jadi dia akhirat besok bila kita dibangkitkan sama. Almar'u ma'a man ahabba. Ya, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia biasa. Ya, dia suka, dia sayang dengan orang tu, itulah geng dia besok di akhirat. Jadi manusia akan digrupkan, ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Manusia akan datang kemudian seorang-seorang sama macam kita mula-mula Allah cipta, ya, lahir seorang-seorang tuan-tuan, ya, masa tu nanti di akhirat sama juga tuan-tuan. Ya, tak ada beza. Macam mula-mula, kama seperti mana khalaqnakum, kami telah cipta kamu, kata Allah, awwala marrah, kali pertama. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi manusia selalu lupa. Dia anggap, iya ke akhirat ni? Ya, ada ke apa yang aku buat ni semua dalam catatan Allah? Kadang-kadang kita mempertikai tuan-tuan. Memang kita rasa macam, ya ke? Sedetail itu ke? Ya, sebab tu ada orang percaya Allah tahu segala-galanya, tetapi bukan sedetail-detailnya. Ada yang anggap macam tu. Tak tuan-tuan? Semua, every single detail. Sebab apa? Kejap lagi kita akan tengok tuan-tuan. Ya, kat mana? Kita tengok pada ayat yang ke-49. Apa ayatnya? Wa wudi al-kitab. Ya, wa wudi al-kitab. Ya, maka akan diberikan kitab. Kitab ni bergantung tuan-tuan. Ada orang dapat kitab dengan tangan kanan, dipanggil ashabul maimanah.
Itu dalam surah Ad-Dukhan. Ada yang dapat dengan tangan kiri dia panggil ashabul masy'amah. Ya, bukan ashabul yamin, ashabul shimal belum lagi tuan-tuan ya. Mula-mula kita besok di akhirat bila kita duduk di mahsyar, ada orang dapat dipanggil nama kita seorang-seorang, dibagi buku catatan amal, dibagi report card tuan-tuan. Ya, ada yang dapat dengan tangan kanan, dipanggil ashabul maimanah. Itu yang dapat buku dengan tangan kanan, ashabul maimanah. Dapat buku dengan tangan kiri, waliyahzubillah, ashabul masy'amah. Setelah dapat buku, baru kita dikumpulkan ashabul yamin sebelah kanan, ya, ashabul shimal belah kiri. Maknanya orang yang dapat buku catatan amal dengan tangan kanan, memang masuk golongan kanan lah. Ya, tapi golongan kanan tu kemudian dapat buku dulu. Ya. Tetapi di sana tuan-tuan, orang yang dapat buku dengan tangan kanan terpecah dua pula. Ada golongan kanan saja ashabul yamin, ada lagi satu golongan yang dipanggil sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlumba-lumba buat baik, orang yang amal solehnya, wal baqiyatus solihat, yang khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ini orang yang mengharap, maknanya dalam dunia ni tuan-tuan, pantang dengar ada peluang nak buat baik, dia akan buat dulu. Ya, dulu dia tak tahu. Ya, dia kata saya ni ustaz sembahyang duha lama dah. Tapi saya tak tahu kata sembahyang duha ni. Rupa-rupanya Nabi tak pernah buat 2 rakaat. Ya, baca tengok dalam kitab hadis, dalam kitab apa kita panggil, ya, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tengok dalam Riyadhus Shalihin, tak pernah dengar pula Nabi buat 2 rakaat. Ya, memanglah Nabi kata minimum duha 2 rakaat, ya, tapi kalau tengok amalan Nabi buat 4. Kadang-kadang Nabi buat 6, kadang-kadang 8. Maknanya tengok keadaan tuan-tuan. Kalau Nabi ada kesempatan 8. Ya, kadang 6, kadang-kadang sibuk 4 rakaat. Mana minimum pun 4. Ya, bukanlah 2 tak boleh, tapi macam tu lah tuan-tuan. Dulu 2, sekarang dah pencen 4 lah tuan-tuan. Naiklah sikit, upgrade lah sikit. Ya, roti canai pun dah jadi roti telur, takkanlah sembahyang duha masih 2 lagi tuan-tuan. Tambahlah persediaan sebelum masuk Ramadan. Ramadan ni kena ada persediaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa buat 2, masuk Ramadan pun dia akan jadi 2 juga tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan mula, tambah. Ya, sembahyang-sembahyang sunat yang tak ada surah yang kita selama tak tahu, tambah tuan-tuan. Ya, contoh ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib bisa kita tengok cepat sangat. Ya, Al-Fatihah lepas tu rukuk, ya, sujud, bangun balik Al-Fatihah, rukuk, sujud. Ya, riwayat daripada Ibnu Majah tuan-tuan. Nabi baca surah tuan-tuan. Ya, ba'diyah maghrib. Ya, qabliyah maghrib tak muakkad. Ba'diyah maghrib muakkadah, ya. Lepas Fatihah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, ya, lepas pada Fatihah qul huwallahu ahad. Nabi baca tuan-tuan. Kita kena mula amal. Kena mula tuan-tuan. Sebab Ramadan dia berhajat kepada persediaan. Sebab tu apa doa yang kita biasa untuk Ramadan tuan-tuan. Ini para ulama baca. Walaupun hadis ini, ya, kata Imam Az-Zahabi, ya, bahawasanya hadis ini dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala, hadis ini dhaif. Riwayat daripada siapa tu tuan-tuan, ya? Riwayat daripada Ubadah bin Samit. Sahabat Nabi Ubadah bin Samit ni dia pengkritik tuan-tuan. Ya, dia banyak kritik Muawiyah. Sebab Muawiyah ni bila ditengok bila Muawiyah jadi gubernur di Syria, pakaiannya hebat tuan-tuan. Pakaiannya, kudanya dengan dia, sebab Muawiyah ni orang kaya, dia Bani Umayyah. Dia memang peniaga tuan-tuan. Jadi kalau dia jadi gubernur pun cuma dia tak ambil lah duit rakyat. Dia tidaklah menyalahgunakan kuasa, tak tuan-tuan. Ya, tu Muawiyah hebat tuan-tuan. Muawiyah, ya. Tuan-tuan tak boleh banding Muawiyah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia memang zuhud. Dia golongan zuhud tuan-tuan, ya. Muawiyah dia zuhud juga, tapi zuhud cara orang kaya lah. Ya, pakaian dia. Sebab dia jadi gubernur di negeri Syam. Negeri Syam ni bekas Byzantine Empire tuan-tuan. Pakaian, kuda, rumah dan sebagainya itu, tapi jangan ambil duit rakyat lah. Ya, ni semua duit sendiri. Dia mau meniaga. Ya, dia ada KWSP, dia ada duit tabung haji, dia ada duit macam-macam tuan-tuan. Maknanya kalau zaman kita lah, ya, ustaz semasa kan, tuan-tuan kalau perasan ustaz guna bahasa yang contemporary tuan-tuan. Ya, bahasa semasa supaya tuan-tuan rasa tak jauh. Kalau tidak kita rasa jauh sangat. Muawiyah tu jauh sangat. Kita dekatkan dia tuan-tuan. Ya, kita guna istilah semasa tuan-tuan supaya kita lebih faham. Ya, sebab apa? Ya, sebab kalau kita guna istilah dulu saja, takut kita tak nampak benda tu berkait dengan kita tuan-tuan. Ya. Jadi Muawiyah macam tu. Ubadah bin Samit dia tegur. Dia jumpa dengan Sayyidina Osman, dia kata Muawiyah macam ni. Zaman Umar dia dah tegur dah. Ya, Umar bila datang pergi ke Damaskus tuan-tuan, tengok Muawiyah, dia tengok Muawiyah ketawa aje. Ya, Umar ni senyum je tengok.
Ya, sebab dia tahu, ya, Muawiyah ni seorang yang pandai bawa diri kena dengan suasana di sana, tuan-tuan. Ya, sebab orang Damaskus ni dia orang meniaga satu. Dia World Trade Center, tuan-tuan. Ya, WTC di Damaskus ni. Ya, Byzantine Empire, tuan-tuan tahulah. Ya, orang Roman, Byzantine Empire macam mana keadaan dia. Sebab tu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dia sesuaikan keadaan dia ketika di sana, tuan-tuan. Bila Umar datang, sebab ada report, Umar datang tengok, Umar senyum je lah. Umar dah tahu dah. Ya, bila Muawiyah, sebab masalahnya, tuan-tuan, Umar dia datang, dia tak bagi notis. Dia tak bagi surat berkeliling dulu, tak call, tak apa, tak ada, tuan-tuan. Dia main datang je. Ya, bila Muawiyah tengok Sayyidina Umar, dia ada rasa ni sikit. Dia kata Umar ni datang sebab apa ni? Ya. Dia katakan dia balik ke rumah, dia tukar pakaian biasa, tuan-tuan. Pakaian orang Madinah pakai. Ya, bila Umar datang, dia sambut Umar dengan pakaian Madinah. Ya, Umar tanya pasal apa? Ya, tadi aku tengok kau. Dia bagi tahulah, ya, dia cerita dan Umar terima alasan dia. Sesuai dengan keadaan orang sana. Memang macam tu, tuan-tuan. Ya, memang macam tu. Arab ni kalau tuan-tuan tengok, ya, dia sesuai dengan pakaian dia, tuan-tuan. Ya, Arab ni kan, Arab kalau di tempat dia pakai jubah serban dia, tuan-tuan, pakai jubah paling kurang. Tapi datang Malaysia lain macam, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Bukit Bintang, ke Cameron Highland, ke mana, lain macam Arab. Ya, sebab apa? Sebab dia sesuai lah pakaian tu. Macam itulah, tuan-tuan, tak ada masalah, tuan-tuan. Asalkan dia menutup aurat sudah. Ya. Jadi balik pada apa yang kita nak sebut, tuan-tuan, di hujung perbincangan kita nak bagi tahu bahawasanya inilah kehidupan dunia. Seumpama air yang diturunkan oleh Allah daripada langit, daripada awan, ya, yang menumbuhkan pokok-pokok, ya, kemudian sampai satu waktu dia kering, ya, dia ditiup oleh manusia macam tu, macam kita lah, tuan-tuan. Ya, kita lahir, kemudian tumbuh subur jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, sampai waktunya kita lemah, ya, kita meninggal dunia, kita dikebumikan. Itulah kehidupan, itulah gambaran yang dibuat oleh Suratul Kahfi ni, tuan-tuan. Walaupun Suratul Kahfi ni cerita tentang fitnah Dajjal, betul, tuan-tuan. Tetapi di apa kita panggil selang-seli ayat-ayat tu ada juga cerita-cerita tentang kehidupan yang boleh kita ambil pengajaran. Ya, ni, tuan-tuan, ya, cerita kitab kita ni. Ya, kita mengharap kita jadi ashabul maimanah. Kita jadi ashabul yamin, ya. Kalau tidak ashabiqun pun golongan yang ashabul yamin, mudah-mudahan. Ya. Jadi apabila kitab kita diberi, tuan-tuan, ya, maka tuan-tuan boleh tengok bagaimana fataral mujrimin, kamu boleh melihat, ya, wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang buat dosa, al mujrimin, musyfiqina mimma fi, mereka rasa takut dengan apa yang tercatat dalam kitab tu, tuan-tuan. Memanglah macam kita kan, belajar tak rajin, ulang kaji tak buat, ya, kemudian kelas ponting. Jadi bila dapat report card, mak bapak kita datang, tak kecut perut kita, tuan-tuan. Dah tahu dah dalam tu memang merah. English fail, matematik fail, ya, apa lagi fail, tuan-tuan. Kita dah tahu dah, ya. Walaupun cikgu tu bagi tangan kanan, kita pun sambut tangan kanan, kita tahu dah dalam ni apa benda dah, tuan-tuan. Berapa subjek kita fail, tuan-tuan, ya. Maknanya nak bagi tahu, ya, bahawasanya orang yang buat dosa, orang yang tak buat kerja baik masa di dunia, musyfiqin, bimbang mereka, takut mereka, mimma fihi, terhadap apa yang ditulis dalam kitab tu, wa yaqulun, dan mereka pun berkata, apa kata mereka, ya, apa ni, ya wailana ma li hadzal kitab. Bila mereka tengok kitab, mereka pun kata, celaka, apa benda tulis dalam kitab ni, benda-benda kecil-kecil pun ada semua, ada, tuan-tuan, every single detail, tuan-tuan. Semua benda-benda yang kita buat dalam dunia ni semua dicatat. Melainkan kita minta dengan Allah supaya menghapuskan. Sebab tu kita minta apa, tuan-tuan? Antaranya doa kita, minta, ya, Allah, ya, yukaffiru as-sayyi'at. Allah apa kita panggil, delete, ya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, tuan-tuan. Jangan tercatat. Esok kalau dipanggil nama kita, biar benda yang baik-baik je, tuan-tuan. Kalau tidak, ya, macam-macam benda dia. Kita minta, ya, Allah hapuskan kita punya kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan. Kalau tidak, semua ada dalam tu, ya. Ya wailana mali hadzal kitab, celaka aku, apa benda ada dalam kitab ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak ada benda yang ditinggal, benda kecil pun ada, benda besar pun ada, ya. Benda-benda kecil-kecil yang kadang-kadang kita dah lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak cerita 3 orang lelaki dalam Riyadhus Shalihin, ada cerita mereka dalam perjalanan, ya, bila cuaca kurang baik, ya, sampai waktu mereka masuk dalam gua.
Masuk 3 orang dalam gua tuan-tuan, tiba-tiba bergolek batu tutup pintu gua. Ya, tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni, dalam Riyadhus Shalihin ada. Ya, hadisnya sahih tuan-tuan. Jadi bila nak keluar, tak boleh nak keluar. Ya, tak boleh nak keluar. Sebab apa? Sebab batu tu besar, nak menyelit tak boleh. Ya, maka mereka pun masing-masing duduk dalam tu, mikir bila kita ni nak mati. Ya, masing-masing pun mikir. Ya, dia pun kata, dia cerita dengan kawan dia. Dia kata aku dulu, dia kata, ya, aku ni seorang toke apa kita panggil toke apa ni kambing ataupun toke binatang ternak. Ya, ada seorang daripada aku punya pekerja ni, jadi pada satu hari ketika hari gaji dia tak datang ambil gaji. Ya, dia tak datang ambil gaji. Aku toke, aku nak bagi gaji kat dia. Ya, tunggu tak datang. Jadi duit gajinya tu oleh kerana dia dah lama tak datang, aku telah belikan beberapa ekor ternakan. Ya, jadi kemudian apa yang berlaku? Ternakan tu menjadi lebih banyak, ya, maknanya dia membiak banyak. Ya, tak tahu berapa lama lepas tu, bertahun lah. Ya, datang balik lelaki yang jadi pekerja aku tu. Dia kata, wahai tuan, ingat tak saya dulu pernah kerja dengan tuan, saya tak ambil gaji terakhir saya. Ya, saya punya gaji terakhir, last drawn salary tu saya tak ambil. Ya, jadi apa yang berlaku? Dia kata, saya kalau boleh nak minta balik lah. Tuan kata boleh, tetapi aku telah belikan, ya, duit gaji engkau tu dengan beberapa ekor kambing. Kambing tu dah membiak. Ya, di mana kambing-kambing tu? Dia pun tunjuk di satu lembah tuan-tuan penuh kambing ni. Ya, lelaki tadi pun ambil kambing tu pergi, tak cakap terima kasih pun. Macam kita lah tuan-tuan, ya, masa hujan lebat ada kereta stranded ke apa, kita tolong tolak, ya. Kemudian dia punya air lecak tu kena kat kita, dia pergi macam tu je. Terima kasih pun tak sebut. Biasa tuan-tuan. Tu pernah berlaku dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Tapi kisah yang lain sikit lah. Bukanlah kisah tolak kereta tuan-tuan. Tu semasa. Ya. Jadi dia pun kata, ya Allah, kalau apa yang aku buat tu amal soleh, maka bukakanlah sikit pintu gua ni. Terbuka sikit tuan-tuan. Tapi masih tak boleh lagi. Orang kedua pula cerita. Dia kata, aku ada mak ayah, ya, dan aku ada isteri dan anak. Ya, suatu hari aku balik ke rumah, ya, aku bawa susu, aku nak bagi mak ayah aku minum. Mak ayah aku tidur masa tu, dia dah berehat. Mungkin dia balik lambat lah tuan-tuan. Dia buat overtime ke apa, lambat. Mak ayah dia dah tidur. Bila mak ayah dia tidur, ya, anak dia nak minta susu, dia tak bagi tuan-tuan. Ya, kerana dia nak dahulukan mak ayah dia. Sebab tu tuan-tuan, kita bila makan kan, kita makan dengan orang yang lebih tua, kena bagi orang yang lebih tua lah tuan-tuan. Ya, jadi melainkan orang yang lebih tua kata, ustaz dululah. Kalau ustaz dulu, makanlah tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita ada orang yang lebih tua, pak bertua kita ke ayah kita bagi dululah, sendukkan nasi tu. Ya, letaklah roti canai itu dulu kat dia tuan-tuan, patutnya macam tu. Ya, melainkan dia kita nak bagi kat dia, dia pun bagi kat kita, tu lain. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya dia kata aku tak bagi anak aku minum. Sampai mak ayah aku bangun, aku bagi mereka minum, baru aku bagi pada anak dan isteri aku. Kalaulah itu amal soleh wahai Allah, ya, maka bukakanlah pintu gua ni lagi. Ya, bukalah sikit tapi tak boleh keluar lagi. Yang ketiga, ni paling dramatik tuan-tuan. Ya, nombor 3. Macam biasalah tuan-tuan, dia dah hujung-hujung, biasa lagi dia nak climax tu tuan-tuan. Ya, cerita filem macam itulah biasanya. Ya. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia kata, aku ada seorang sepupu. Dia lelaki lah, 3 orang ni duduk dalam gua. Dia kata aku ada sepupu, cantik sepupu tu. Lawa dia, aku berkenan kat dia. Tapi masalah dalam dunia ni tuan-tuan, kita berkenan kat orang, orang tak berkenan kat kita. Itu yang payah tuan-tuan. Ya, kita berkenan kat dia, kita dia. Ya, orang tu tak berkenan kat kita. Dia suka kita tapi tak berkenan sebagai suami, mungkin tak berkenan. Ya, maka ya, dia gunakan duit dia untuk mempengaruhi perempuan tadi. Apa tu contohnya tuan-tuan? Perempuan tu satu hari datang, dia kata, abang, kalau abang lah, mana sepupu, abang sepupu dia mungkin. Ya, dia kata bapak sakit. Bila bapak sakit, apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah dia pun minta bantuan. Kata abang sepupu dia, kata boleh, tak ada masalah, datanglah. Ya, esok datang ke ataupun lusa datanglah. Ya, aku akan bagi. Jadi bila datang apa berlaku tuan-tuan? Ya, bila datang dia rupanya dia ada agenda lain tuan-tuan, ada hidden agenda. Boleh aku bagi tapi kau kena serahkan dirimu kepada aku. Ya, datanglah perempuan ni tuan-tuan. Ya, tutup pintu, tutup tingkap, apa semua tutup. Ya, bila lelaki tadi sudah berada bersama perempuan ni dalam bilik dalam keadaan seperti seorang suami dan isteri, maka ya, perempuan tadi kata, tidakkah kamu takut pada Allah? Ya, tidakkah kamu takut kepada Allah? Ya, bila dia dengar tu tuan-tuan, ya, dia keluar daripada rumah, berlari keluar, dan dia tahu dia sudah buat kesalahan yang sangat besar. Maknanya dia mengelak daripada buat benda tadi tuan-tuan. Ya, apa yang berlaku? Dia kata, ya Allah, kalau apa yang aku buat tu amal soleh, maka bukakanlah. Buka tuan-tuan.
Ya, 3 kali tu tiga gerakan tu baru boleh keluar tuan-tuan. Ini kita panggil apa tuan-tuan? Ya, ini kita panggil apa? Kita panggil apa ni Ustaz? Tawassul dengan amal. Ya, tawassul dengan amal. Maknanya boleh tak? Dalam hidup ni tuan-tuan, saya nak sebut tentang buku catatan amal tadi. Kadang-kadang ada benda kecil-kecil yang kita buat, kita tak perasan pun tuan-tuan. Ya, contoh kan kadang kita dalam perjalanan nak pergi masjid. Ya, tuan-tuan duduk jauh sikit, ya, dalam perjalanan nak pergi, tengok ada orang tepi jalan dalam perjalanan juga renyai pula tuan-tuan. Ya, tak apa ni, dia tak ada bawa payung, tak bawa raincoat pun tak bawa, kita pun tumpang kan. Kita pun tak peduli, tak tahu nama dia siapa, kita tak peduli tuan-tuan. Kita pun ajak, kita kata, "Syekh, naik." Ya, dia kata, tak apa, dekat je, tak apa naik, hujan ni. Ya, kita pun tak tahu nama dia siapa. Bila sampai tuan-tuan, ya, dia pun buka kereta, terima kasih pun tak sebut kadang-kadang. Kadang kita lupa nak cepat kan, ya. Kita pun tak tahu benda tu. Tapi di akhirat besok tuan-tuan, benda tu akan jadi tambahan amal kita tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan ditulis dengan amal baik. Ya, sebab itu dalam kitab tersebut, ya, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Benda kecil pun tak dilepaskan, benda besar pun ada. Illa ahsaha, semuanya dikira tuan-tuan. Wa wajadu ma amilu hadirah. Apa yang mereka buat semua dihadirkan. Kemudian wala yazlimu rabbuka ahadah, dan Allah tidak menzalimi, ya, seseorang pun tidak dizalimi oleh Allah. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Ya, kita dah boleh isyarak dah 2 rakaat. Nak bagi tahu tuan-tuan, Quran ni tuan-tuan kena rajin tengoklah. Rajin tengok tuan-tuan, ya. Sebab apa? Ya, sebab Quran ni panduan. Ya, dia hudan linnas, hudan lil muttaqin. Jadi kalau tuan-tuan kita nak dekat dengan Allah, memang dia punya medium dia tuan-tuan Quran lah. Tak ada lain tuan-tuan. Ya, usahakanlah tuan-tuan. Terutamanya kita sudah menghampiri Ramadan. Ramadan bulan Quran pasti tuan-tuan. Tetapi persediaan untuk berhadapan dengan Quran tu dia kena mula sebelum Ramadan. Kena rajinlah tuan-tuan, kena buka, tengok makna, baca tu alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan ya dengan usaha kita untuk mendekatkan diri dengan Quran, Allah akan bawa kita lagi dekat dengan dia ya Allah. Ya apa ni tuan-tuan ya. Itulah yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini, mudah-mudahan ada bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.